Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahnain aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita diberikan taufik dan hidayah petunjuk daripada Allah Jalla Jalaluh. Boleh bersama-sama kita ada di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai biasa, iaitu daripada madah yang kita nak kemukakan kepada umat masyarakat malam ini biiznillahi ta'ala, iaitu tentang sambungan penafsiran daripada surah Fussilat. Setelah daripada kita baca dan kita itu tafsirkan sampaikan kepada ayat yang ke-50 daripada surah Fussilat, maka insya-Allah taala pada malam ini kita akan tengok pula ayat yang ke-51 daripada ini surah. Maka marilah sama-sama kita meluangkan masa dan marilah sama-sama kita meletakkan hati kita supaya ikhlas molek amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Harap-harap Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dengan sebab kebaikan yang kita berlakukan. Jadi ayat yang ke-50 itu, dengan cara kesimpulannya, Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dan menyata kepada pandangan mata-mata manusia. Ayat kata tabiat manusia ni, sifat kesemulaan jadi manusia ni, iaitu dia tu kurang syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang duduk dengan nikmat Allah Ta'ala banyak, tetapi tak kuasa nak syukur, tak kuasa nak mengingati, tidak teringat, tidak rasa, tidak ada perasaan di dalam hati tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Dengan sebab itu, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala cobanya mereka itu dengan beberapa cobaan, maka dia pun putus asa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sangka kata amalan-amalan dia yang dia berlaku buat tadi, sama ada baik ataupun tidak baik, tidak ada dengan cara yakin sungguh di sana ada balasan, di sana ada ganjaran. Dia tak yakin hal tu. Ini adalah sangkaan dia. Setelah daripada dia sangka tadi itu dengan itu sangkaan, dia taruh pula di dalam hati dia, kata apabila sekalipun aku ni tak beriman, aku ni tak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tak pandai nak terima kasih kepada mereka yang Allah Ta'ala menggerakkan hati dia, melalui mereka itu nikmat Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Dia tak berasa nak syukur, tak berasa nak terima kasih, tak berasa nak buat baik, balas. Dengan sebab dia kira kata apabila dia kembali kelik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya benda tu akan jadi baik. Ini yang panggil su'uzzan. Sebab Allah Ta'ala tak akan berlaku satu perkara malaikat pergi dengan asbab. Bagaimanakah kita tak ada buat gapo, kita dah harap saja-saja. Itu adalah salah. Kebanyakan manusia kita gitulah. Nak kepada kejayaan, akan tetapi tak ada tengok jalan berjaya tu macam mana. Tidak ada dalam dunia ni perkara yang boleh naik tinggi, perkara yang boleh capainya matlamat, martabat yang tinggi-tinggi, malaikat dengan usaha yang bersangat tak. Hingga Nabi SAW berusaha, bukan sekadar duduk gedik-gedik kaki ke, duduk saja ke, itu bukan. Ini adalah kita berhajat, kita kena kembali semula, fikir faham semula, supaya kita itu tak terjuluh dan tidaknya jadi sesat hari kemudian setelah daripada kita pasti kena kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila orang yang tidak beriman begitu sikap dia, pahaman dia, cara memikir dia, Allah Subhanahu wa ta'ala seksakan dia dengan sebab dia tak mahu nak beriman, seksakan dia dengan sebab dia kufur, seksakan dia dengan sebab dia suka jahat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai muslimun, mukminun, muwahhidun, hendaklah kita ambil pengajaran daripada ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan di dalam Al-Qurannya, supaya kita itu tidak jadi terjuluh di dalam masalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala cerita, khabar, beri peringatan kepada kita. Mari kita tengok bersama-sama pada ayat yang ke-51 tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini satu sifat manusia lagi. Tuhan ayat
Sifat manusia ni gini. Dengan sebab itu apabila kita tahunya sifat manusia, nescaya kita boleh duduk dengan manusia dengan cara tenang. Kerana kita manusia pasti kena muamalah berjumpa dengan segala-gala manusia. Berbagai-bagai jenis manusia. Berlapisan manusia. Kita berjumpa berbagai-bagai. Ia tak sama, yang tak serupa. Dengan sebab itu, kita nak mari tengok tabiat manusia. Kita nak mari tengok cara hidupan manusia. Bagaimanakah manusia ya Allah Subhanahu Wa Taala nak tayangkan, nak khabarkan kata tabiat dia tu macam mana. Ni Tuhan nak rayak tentang diri manusia apabila dia itu ada perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok. Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu asy-syarru fadhu du'ain 'arid. Ini Allah Subhanahu Wa Taala rayak khabar, suruhnya Rasul baca dan para ulama itu baca kepada umat manusia. Maksudnya Allah Ta'ala kata, dan apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala an'amna, makna mengkurnia nikmat. Nikmat ni makna perkara yang menyenangkan manusia. Perkara yang manusia itu duk cari-cari. Tu mana nikmat. Maka nikmat ni bukan sejenis. Nikmat hafsah sekali yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, nikmatus sihah, iaitu nikmat sihat. Nikmat sihat dalam jasad seseorang, itu sebesar-besar nikmat tu. Setelah daripada Tuhan bagi nikmat al-imani wal-islam lah kita kejap ni. Nak tanding hak tu tak boleh. Karena manusia apabila tidak ada iman, tidak adanya Islam, walaupun dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini berpanjangnya setara mana pun umur dia hak Tuhan bagi, nescaya tidak ada arti bagi dia. Kerana apa? Kerana mathwahumun nar. Tempat kediaman yang dia akan kembali iaitu api neraka jahannam. Nas'alullah Subhanahu Wa Taala wal afiyah. Dengan sebab itu Tuhan rayak kepada kita dalam Quran kita ni daripada ayat-ayat yang lain ya Allah Subhanahu Wa Taala nak kemukakan, nak nampak kata banyak hak Tuhan nikmat daripada kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram dan kaum tu dan kaum ni. Mereka itu berpanjangnya umur, mewah dalam hidup makan, minum, berpakaian, guna harta benda. Sampai mati mereka itu, habis nyawa mereka itu taruh dengan mayat-mayat mereka itu amas, duit dan sebagainya. Ya, perkara itu terbuka pada zaman kita apabila orang pergi jumpa dengan mah di tangan, di tekak, di kepala, di kaki dan berbagai-bagai daripada bahagia-bahagia nikmat ya Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada mereka. Akan tetapi kita dengar daripada hak Tuhan raya seolah kata tak ada harga sikit pun. Tuhan kata qulu wa tamatta'u qalilan innaka min ashabin nar. Makan sikit, minum sikit, beri dia itu nikmat duk dalam dunia ni sikit. Walaupun beribu tahun Tuhan guna kata sikit. Walaupun beratus-ratus tahun Tuhan kata guna sikit. Innaka min ashabin nar. Sesungguhnya engkau itu daripada golongan orang yang aku janji tanda masuk neraka. Apakah beza? Karena dunia ni ada kesudahan. Dunia ni tidak ada berkekalan, tak ada. Tak kira taleh, saleh, tak kira fakir, ghani, orang kaya, orang pakai miskin, mati. Orang pangkat tinggi, orang rendah, ada kesudahan. Orang sihat, orang sakit, ada kesudahan. Semua akan sudah. Kataballahu al-fana' 'ala al-khalaiq. Allah Ta'ala tulis, catat, kata semua makhluk itu akan apa?
akan jadi binasa. Tidak kekal sama sekali. Ia binasa. Pasti kata dia itu kena kembali kelik kepada Allahu Jalla Jalaluh. Dengan sebab itu Allah Ta'ala royak kata, apabila kami menikmati. Tu mana nikmat tu? Nikmat sihat, nikmat harta benda, nikmat anak pinak, nikmat pangkat, nikmat kefasihan. Fasih seseorang tu nikmat juga. Nikmat cerdik pandai, nikmat juga. Nikmat adanya orang di bawah boleh reta hai gitu, boleh bereta hai gini, nikmat juga. Ingat terkuat, satu nikmat juga. Semua tu nikmat belaka daripada ni'amillahi subhanahu wa ta'ala, daripada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak tersunyi daripada nikmat tu. Di atas pia tu nikmat tu alal insan, di atas manusia. Mari alil jinsi, makna kata semua manusia duduk dalam nikmat belaka. Manusia ni tu hewi nikmat tak sama. Dengan sebab itu masalah nikmat ni kita hendaklah, kita sebagai muslim, sebagai mukmin muwahhid ni lagu mana pendirian kita terhadap nikmat. Hendaklah kita itu syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mula-mula sekali syukur terhadap nikmat Tuhan. Kemudian hendaklah kita itu balas budi nikmat hak Tuhan. Tuhan suruh kita kebaikan, kita kena wi juga kebaikan itu kepada orang hak serupa dengan kita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak dapat maqam albir, kebaikan tadi, malaikat kita itu kuasa nak belanja ke perkara yang kita kasih kepada orang. Ni terkadang kita wi satu muga kepada orang benda yang apa nama orang panggil? Benda yang kita itu tak usah makan dah. Tak usah minum dah, tak usah pakai dah. Benda yang carik, benda yang tak bagus, benda yang tak molek. Hak benda molek-molek taruh tuai pun tak pakai juga. Allah. Zalim sungguh. Sebab tu katanya alim ulama kita yang kata tak cidik berdoa. Seolah kata tak ada guna akal fikiran, dalam arti kata duk taruh harta dia tak belanja di sisi jalan ni hak Tuhan suruh belanja. Zakat pun dak, belanja pada jalan ni molek pun dak, duk taruh gitu. Sehingga apabila dia meninggal daripada dunia ni, dia kena buat kira dengan harta hak dia duk taruh tadi itu, dan orang lain guna harta dia. Allahu Akbar. Dengan sebab itu kita hendaklah faham jadi molek, jadi jelas. Kita sebagai manusia, ia tak serupa kita ni adalah binatang ternak ke, tak sama. Kita adalah al-insan, manusia. Tapi apabila manusia ni Allah Ta'ala beri ni, dia banyak ke jadi lagu mana? A'rada wa na'a bijanibihi. Ini dia. Terkadang tu hawi nikmat kepada kita, kita terlupa nikmat tu. Yalah, kita wahai terlupa nikmat. Lupa nikmat ni sifat semula jadi manusia, tak ada jalan yang kita nak beki di sini. Tapi kena duk pakat mengingati. Cuek sikit. Lagu mana ni? Kau ni nasihat menasihati. Gitu ya. A'rada ni makna berpaling. Berpalinglah seseorang tadi itu wa na'a bijanibihi, serta dia menjauhkan diri daripada bersyukur. Ni sifat. Ni dengan pia ni, dengan Allah Subhanahu wa taala tua yang menjadikan dia. Apabila boleh nikmat, berasa jauh daripada Tuhan. Tu sifat manusia. Terkadang kita tengok dengan mata kepala kita, nas'allahu ta'ala as-salama wal afiyah. Masa dia itu susah, masa dia itu sakit, masa dia itu sepik, masa dia itu jadi serabut di dalam dada dia, dia mendekati Tuhan. Semaya malam pun sokmo, berdoa pun sokmo, masjid pun tak putus dan sebagainya daripada perkara-perkara yang nak mendekati seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Tuhan bagikan nikmat dia kepada dia, habis licin terlupa habis hak tadi tu. Seolah kata tak ada ingat gapo dah lah.
seolah kata habis. Doa pun dak, Qur'an pun dak, sembahyang malam pun dak, masjid pun dak, sedekah derma pun dak belakang. Berasa dok tenih, tu sifat manusia. Dengan sebab itu umat daripada umat kita ni lah hak dulu. Umat hak atas. Daripada kalangan salafus salih dulu sebagai qudwah kita pasti kena tengok dia. Kerana amalan dia itu ijma' ulama Kamadian ini kata adalah amalan yang diboleh kita nak buat contohi. Buat contoh tauladan lepas daripada tu kita orang belakang ni nak ambil contoh. Dia suka duduk dalam cabak. Selama mana panjang cabak dia suka nak duduk dalam cabak. Awak apa? Orang tanya. Sebab dia tadi itu nak dekat diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya gitu, duduk dalam cobaan berpanjang ni. Tapi Tuhan tak cabar pula lah gitu. Tuhan wisni pula. Hanya gitu. Tuhan ni, ya Allah, Tuhan lah punya tahu kata hati manusia ni. Apabila Tuhan kasihkan satu orang, ia akan Tuhan coba lalu. Dia coba. Nampak tak? Supaya dengan Nabi Ibrahim, Tuhan kasih kepada dia. Tuhan coba lagu mana? Oh, berat. Coba tinggi. Akhir sekali, coba. Ini, ra'a fil manam, anni azbahuk. Aku lihat di dalam mimpi aku sembelih muhir Ismail. Oh. Kerana mimpi para nabi-nabi ni, iaitu, iaitu, sebagai wahyu dia kena melaksanakan. Allah. Bah kita tak sampai situ lagi, terlupa dah. Nah, terlupa dah. Ini sifat manusia kita. Ni kita dengan Tuhan. Dan kita dengan hak manusia. Apa supaya juga? Manusia yang kita duduk sekarang lah ni, kita nak ambil sedikit daripada masa ni. Kita nak, sebagaimana ahli tafsir dia menjelaskan di sini. Ahli tafsir hak baca hak suasana sekarang. Kerana Quran ni dia sesuai dengan setiap masa dan setiap tempat. Setiap masa dan setiap tempat. Bukan mana Quran pada dengan zaman Nabi saja. Tak. Zaman sampai ke hari kiamat tu lah pakai Quran ni. Dengan sebab itu kita kena tengok tiap-tiap keadaan tadi itu kita kena sakut ayat Quran boleh. Itu makna mufassir hak sungguh. Nampak tu tak? Supaya kita tengok hari-hari yang kita duduk hari ni, katanya ulama-ulama hak sekarang ni, dia kata hidupan manusia ni berbeza di antara hidupan manusia yang belum daripada kita. Kerana teori cara pemikiran baru ini telah timbul pada masa kita ni, berbagai-bagai teori. Berbagai-bagai cara fikir. Berbagai-bagai cara fahaman yang bahaya bagi manusia dan jadi merka di sisi Tuhan bagi kita, iaitu fahaman fahaman maslahah. Fahaman maslahah. Bukannya kita bersaing dan bukannya kita pegang tangan di atas ukhuwah al-imaniyah. Tak ada. Zaman dulu, belum daripada kita, walaupun di sana ada qaumiyah. Qaumiyah mana berparti, berpuak. Qaumiyah ni makna kata adanya kabilah tu kabilah ni. Tetapi ada lagi ikatan persaudaraan imaniyah. Akan tetapi pada zaman yang kita duduk, cara mikir manusia itu berkesan daripada cara mikir orang yang bukan Islam masuk dan menjelum orang panggil kata bersera, kalau bahasa petani panggil bersera, masuk dalam pahaman-pahaman orang Islam. Hak ni hak bahaya sekali. Makna kata kita orang Islam, tetapi akal fikiran kita, hak kita faham,
cara nak pakai hidup, itu bukan Islam. Hak tu hak bahaya sekali. Orang panggil kana? Orang panggil kata cara mikir di atas kemaslahatan. Aku ada perhubungan dengan mung kerana aku ada habuan. Ada tujuan yang tertentu, ada habuan yang tertentu. Sudah ada habuan itu dapat, tujuan itu hasil, tujuan kita luluh dan habuan kita hasil, putus perhubungan. Ini pada zaman yang kita duduk. Dengan sebab itu banyak ke manusia tadi itu jadi susah hidup di atas muka bumi ini dengan sebab cara mikir yang salah itu tadi. Ini orang panggil kata cara mikir yang jadi haru-hara di atas muka bumi ini dengan sebab di atas kemaslahatan. Sama ada makan minum manusia. Sama ada minum pakaian manusia. Sama ada hidupan manusia. Apabila bina seseorang di atas maslahah, bukan bina di atas iman, nescaya jadi rusak hidup pada dunia. Hidup pada manusia di atas muka bumi jadi rusak. Satu misal nak contohin apa. Orang buka syarikat ataupun buka tempat perniagaan hak besar. Kita katalah balik tanimi, kita kata. Balik tanimi, apa nama orang panggil kata khudrawat ni apa bahasa siap? Sayur-sayuran. Tanimi sayur-sayuran ni kalaulah tuai syarikat tadi, tuai ladang, tuai kebun tadi itu orang kemaslahatan. Dia akan hatanya kimia pada petani. Kimia dia buah petani di atas sayuran dia ataupun buahan-buahan dia, esok pagi dia kutip. Apabila esok pagi dia kutip, ia tak ada kira dah. Kata kemudaratan bagi hidupan manusia nak jadi lagu mana, itu bukan hak aku. Asalkan aku boleh harta benda, boleh duit, bolehnya wang, sudah. Mu nak jadi lagu mana, mu jadi ikut mana, ikut mu. Dengan sebab itu manusia jadi penyakit, jadi sakit, jadi rusak. Dengan sebab cara fahami daripada manusia umpama tu berkesan kepada hidup manusia. Itu satu gambaran. Yang kedua, kalau kita nak fikir dengan cara mudah, supaya kita duduk dalam masa kita learning ni. Masa orang duk kata masa wabak, masa penyakit hak tersebar tadi ini. Sekarang dunia berhenti daripada nak jual, tak kuasa dah nak jual alat senjata untuk nak gitu dan gini di antara negara tu negara ni. Cara nak carinya mata wang, cari harta hak pesing demo tu, hak pesing cara mikir lagu tu, hak dak pegang skop dunia ni. Dia cari jalan, cari dengan jarum pula. Cocok obat tu, cocok vaksin ni, cocok vaksin tu, vaksin ni untuk ada matlamat tertentu. Terkadang sampai mudarat hidup manusia. Tu jalan. Dan pada peribadi manusia, kalau orang hak faham lagu tu, pun sudah juga. Kalau di antara kita tengok di antara setarah kampung kita kata ataupun setarah wilayah. Pangkat di wilayah ataupun pangkat kampung. Aku ada perhubungan dengan mu sekadar mana maslahat aku dengan mu. Lepas dah tu habis. Tak ada perhubungan, tak adanya tanya ukhuwah persaudaraan, tak ada. Ni bukan cara mikir, bukan hak Islam. Maka masuk juga dalam ayat ni, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijadin bihi. Jelah. Allah kata kana berpaling dia serta menjauh diri daripada bersyukur. Maka bagaimanakah kita nak duduk bawah payungan hadis Nabi kata man la yashkurun nas la yashkurullah, man la yashkurin nas la yashkurullah. Siapa dia tak syukur terhadap Allah, itu terhadap orang yang jadi sebabkan nikmat masuk kepada diri kita, maka bagaimana dia nak syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu
manusia kita apabila dia duduk di sini, dia jadi punuh orang itu. Ikut duduk di mana, dia akan jadi fasad. Akan jadi haru-hara, akan jadi binasa muka bumi itu. Dengan sebab cara mikir, dengan sebab cara kedudukan, dengan sebab fahaman salah. Walaupun dia orang Muslim, mukmin, akan tetapi cara mikir dia, faham dia terhadap agama dia jadi rusak. Apabila faham salah, dia tubik pada budi pekerti, tubik kepada percakapan, tubik di perbuatan, dia tubik habis licin. Dengan sebab itu kodok lemah. Bagaimanakah kita nak pergi ke depan boleh, sedangkan faham yang nak melemahkan diri kita ada di dalam tubuh badan kita, ya tak boleh. Ya tak boleh kita nak pergi. Dengan sebab itu hendaklah kita tengok jadi molek ayat ni, faham jadi molek. Masa kita hidup pada akhir-akhir zaman ni penuh dengan fitnah. Ulama tiap-tiap hari kita dengar khabar. Mati ulama tu, mati ulama ni, orang yang nak suluhkan jalan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ni Syekh Saleh Luhaidan rahimahullahu taala meninggal, salah satu daripada tokoh ulama Islam. Meninggal. Dan hak lain-lain lagi kita boleh dok tengok, boleh dok dengar, boleh dok tengok, boleh dok dengar. Kalau jauh semata. Dengan sebab itu hendaklah kita siap sediakan diri kita dan pendirian kita, faham kita terhadap agama jadi molek, supaya kita dapat selamat, supaya kita dapatnya tidak jadi jadi musnah di dalam hidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat bahagia dunia dan di akhirat nanti bersama-sama. Itu satu. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi. Ni sifat dia. Wa idza massahu syarru, dan apabila ia ditimpa kesusahan, apabila kesusahan itu timpa ke dia, setuhkan dia. Tengok. Manusia kita ni, kita jangan sengka kata dia nak sihat semata-mata. Tak ada sakit, tak. Jangan kita faham kata kita kaya semata-mata. Tidak ada hari kesusahan kita. Tak ada. Ya, dalam dunia ni Tuhan jadi gitu. Ada senang, ada susah. Ada kaya, ada pakai miskin. Adanya kesihatan, ada benda hak sakit akan tipu. Itu makna kata wa iza massahu syarru. Tak kira. Kalimah syarru di tadi itu makna kata al-bala. Bala petaka. Dan syiddah. Terkadang orang sengka kata, aku ni ada duit. Bergapa-bergapa apa aku boleh buat. Kita tak tengok dalam berita-berita hari yang boleh kita ambil pengajaran daripadanya. Daripada orang Cina ke, dia pergi di hospital, duit dia bawa sutir, hakibah beg dia. Bawa penuh duit dia dalam tu. Pergi dengan penuh harapan kepada doktor, kata doktor tu kuasa nak tolongnya anak dia hak uzur, bukan dia. Anak dia, hak yang jadi kacamata dia, jadi kekasih bagi dia. Tetapi akhir di hospital, hak tak ada dah nak boleh tanding di dalam negara dia tutup. Dengan hospital ni, kalau tak ada, tak boleh sini, hak lain pakai mustahil pada adat lah. Maka doktor kata tak boleh juga nak buat. Anakmu sakit teruk lebih daripada kuasa aku nak buat. Ambil duit dalam beg dia tadi, cuah. Di bawah, di atas seming, cuah. Dia kata duit tak ada berguna dah bagi aku. Itu kebesaran tandaan kata duit tadi itu jadi asbab. Tapi izinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan tak izin, adalah duit secara mana pun, ya tak boleh. Kalau kita kira dengan akal kata, duit ni boleh segala-galanya. Raja tak mati. Tak gitu kah? Raja tak mati. Cuba kita tengok raja keluarga dia.
keluarga raja mana-mana, ada mati, ada sakit, ada tu, ada uzur, ada sebagainya. Itu tanda bagi liman kana lahu qalbun au al-qassam'a wa huwa syahid. Mana kata ada hati, ada cara memikir. Tapi terkadang kita tengok khabar, tengok saja gitu. Tengok lepas gitu. Tak ada tengok serta ambil ibrah. Ambil pengajaran, ambil cara mikir. Tak, tengok saja. Tengok nawi hingga puas. Ya Allah. Kita bukan sekadar tu manusia. Nah. Apa nama? Wa idza massahu syarru. Asyar di sini mana al-bala. Yang kedua asyiddah. Syiddah ni mari coba juga. Coba dalam tubuh dia. Coba dengan keluarga dia, coba dengan anak pinak dia, coba dengan tanimnya dia, coba dengan kerja dia. Rupa coba ni bukan sejenis. Beberapa coba Allah Subhanahu wa taala. Itu makna asyar. Dengan sebab itu jadi lagu mana? Manusia tadi. Fadhu du'ain arid. Allah. Maka ia berdoa merayukan dengan berpanjang lebar. Senantiasa ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya alim ulama di sini, mana kata duk royak juga. Terkadang orang kita jumpa dalam masyarakat. Dia asal orang kaya, tinggi, anak sama. Tinggi tak ada boleh nak banding. Lagu mana? Apabila Tuhan tarik daripada dia jatuh dengan sebab kesalahan dia dan sebagainya. Ya gimana ya raya? Oh, aku ni buat kerja syarikat tu dulu. Aku ni pangkat ni dulu. Aku ni boleh duit gaji tiap-tiap bulan ni gini dan gitu dan sebagainya. Berbagai-bagai alasan, berbagai-bagai percakapan yang dia duk royak. Itu satu gambaran yang ulama tafsir kata gitu. Ulama setengah kata satu lagi senantiasa yang merayu hal duk royak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sakit ingat kepada Tuhan. Apabila susah ingat pada Tuhan. Apabila kena cobaan ingat pada Tuhan. Masa seni terlupa. Berasa kata dia belaka. Semua daripada dia. Kok tu pun dia, hak ni pun dia. Sebab tu hai manusia, itu adalah sifat kita. Fadhu du'ain arid, kalimah arid tadi itu katanya ahli tafsir bermakna kathir, banyak. Royak, berdoa banyak, Allahnya bangun tengah malam gapo molek lah. Tak ada gapo. Tapi apa ke Tuhan coba lagu tu? Kerana dia tak syukur. Kerana Tuhan tak syukur. Tuhan coba ni bukan mana Tuhan tak kasih. Kita ingat, coba Tuhan kepada kita ni bukan mana kata Tuhan tak kasih kita. Tak. Dia suruh Nabi SAW royak kepada kita kata, siapa dia senantiasa Allah Ta'ala coba dia sehingga dia itu cuci daripada dosa, jumpa dengan Tuhan tak ada walaupun satu dosa pun. Dengan sebab coba itu habis dosa. Duk kikih dia. Kiralah Islam kita ni Tuhan gajikan kita beragama ni Tuhan gaji kita. Sehingga syaukatu yusyaqquha, mana kata duri yang tipa kena akan diri kita illa kaffarahu Allahu dzunub lahu. Malaikat Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dia dengan sebab duri yang cocok masuk di dalam isi dia. Hal lain lagi, berasa susah hati. Berasa sebab di dada. Berasa rusing. Berasa tu. Semua itu sebab-sebab nak menghancurkan dosa belaka. Maka tak jadi pelik lah kita duduk dalam agama ni. Asalkan kita tahu hakikat hidup dunia, hidup diri kita, tak apa. Dengan sebab itu, katanya, ahli tafsir tentang ayat kata fadhu du'ain arid ni makna kata lagu mana dia kata? Dia kata terkadang
Banyak mana di kalangan manusia mengenalkan akan Allah Subhanahu wa taala pada masa senang dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala pada masa susah. Ada juga manusia macam itu. Masa Tuhan dak wi rezeki pada dia ya baik dengan Tuhan. Tapi apabila Tuhan coba dia sampai ke martak pun ada. Ada juga macam itu manusia. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Ada sejenis manusia mengenalkan Allah Ta'ala pada masa Tuhan coba. Tak kenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa senang. Ada juga lagu tu. Masa senang juga tak kenal Tuhan. Masa susah kenal Tuhan. Hani musyrikun. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apabila dia itu berlayar di atas kapal-kapal air dalam laut, mari ribut, mari tu, mari ning, lagu mana? Fada'ullaha mukhlishina lahuddin. Dia senantiasa berdoa kepada Allah hal keadaan tunggal, mengikhlaskan hati pada Allah Ta'ala hanya jua. Fa idza najjahum idzal barri idzahum yusyrikun. Apabila Allah Ta'ala itu selamatkan dia, sampaikan kepada darat, tiba-tiba mereka ini berlaku pula menyengutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ning puak hak pesi kenal Tuhan pada masa susah. Masa senang tak kenal. Tapi al-mu'min, sifat orang mukmin lagu mana? Yakni ia mengenalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dua masa. Masa senang perkenal Tuhan, masa susah perkenal Tuhan. Dengan sebab itu ada hadis Nabi SAW yang Nabi SAW kata kepada Abdullah bin Abbas, ia katakan, ta'arrafu ila Allah fir rakha ya'rifuka fis syiddah. Hendaklah kita kenal Allah, mana buat baik dengan Allah, buat ibadat kepada Allah, ada doa kepada Allah masa mana? Masa mung duk senik, hinascaya Allah Subhanahu wa taala tak tinggal mung. Dan Allah Subhanahu wa taala tak tahu mung masa mung susah. Sebab itulah kita tengok orang-orang yang soleh. Dia senantiasa sama di antara masa kena coba dan masa dia senang. Ada. Dalam umat manusia ni ada. Bukan tak ada orang lagu tu. Di tanah air kita ada. Di luar negara Arab, negara hak lain lagi ada. Sama. Hidup dia sama. Ya boleh amal sungguh. Kata likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya boleh amal sungguh. Tak jadi rusing serabut. Apa hak Tuhan cabut gi, tak jadi gembira sampai kat lupa Tuhan apabila nikmat itu datang kepada dia. Itu mukmin hak sungguh. Maka kita ukur diri kita. Ukurkan diri kita dan kita usahakan diri kita we masuk duduk di dalam ayat mana? Ayat ni. Dan we masuk duduk dalam hadis kata ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifuka fis syiddah. Hadis yang apa nama Nabi SAW rayak kepada Abdullah bin Abbas, hak Tuhan hak Nabi kata ihfazillah yahfazka, ihfazillah ila akhirih tadi itu hingga ada dalam jumlah tadi ta'arraf ila Allah fi syiddah ya'rifuka fi rakha ya'rifuka fi syiddah. Ini kita kena tahu juga ni. Nampak tu tak? Sebab tu apabila kita mari coba mari kesusahan, kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita buat baik dengan Tuhan, ya ada jalan keluar masa kita susah. Dengan sebab itu kita tak sadar bimbang, tak sadar rusing. Kita adanya Allah Subhanahu wa taala, tak ada rusing hak tu, tak ada kena bimbang. Haji Mak kata tak kena boseh. Tak? Tu dia. Baik. Setelah daripada kita dengar ayat yang ke 52, kita mai tengok ayat yang ke 53. Atau ambil ayat 51 tadi, ni ayat 52 insya-Allah. Tuhan kata kul ara'aitum in kana min 'indillahi thumma kafartum bihi. Allah. Ni dia ni. Ni sifat orang tak beriman dah lah. Ni dekat nak sudah ayat. Habis dah masalah tabiat manusia, hak Tuhan nak rakyat, cukup dah banyak tu. Ni kita nak mari tengok maudhu' baru pula.
Tuhan nak cakap masalah baru pula. Nak hajar manusia benda hak baru-baru pula. Kata tabiat orang hak pesen tak beriman pula. Tadi tabiat hak manusia dengan cara umum. Hak ni hak tak beriman. Kata olehmu wahai Rasulullah, kul ara'aitum, kata kul tu mana kata olehmu ya Rasulullah, sesudah nampak baik keadaanmu. Seolah kata mung tu nampak baik keadaan tu. Jika Quran ni yang datang daripada Allah, kemudian kamu mengingkari, in kana min indillah thumma kafartum bihi ay bil Quran. Yani kufur dengan apa? Kufur dengan Al-Quran. Makna seperti lalu takut tak faham, kita kena faham jadi molek. Apa makna kul ara'aitum in kana min indillah? Makna dia. Katanya tokoh-tokoh ulama di sini maknanya kul ya ayyuhal kuffar, wahai orang-orang yang tak beriman di kalangan orang kafir. Ara'aitum in kana min indillah, tak tengok ke jika ini ni, yakni Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala, thumma kafartum bihi, kemudian mung tu kufur dengan dia. Ya tahu kata. Mereka ini tahu dengan cara jelas kata Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalil hafsah sekali kata Quran ni daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia semua daripada tokoh-tokoh hak alim pandai dia tu tak kuasa nak sahuti cabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka terjatuh sifat kelemahan dan kebenaran sekali itu di dalam hati-hati mereka. Tapi dengan dia tak iktiraf, tak mengaku dengan lidah kerana takabur, itu hal lain. Manusia terkadang dia mengaku dengan hati, tetapi lidah tak mau nak mengaku. Itu tabiat setengah daripada tabiat manusia. Terkadang isi kandungnya boleh terima, tetapi tak boleh nak terima tuai hak rakyat. Ada juga. Itu tabiat manusia. Dengan sebab itu, apabila kita tahu dah tabiat manusia, ni Tuhan duk rakyat kita, yalah. Senillah kita nak pakai hidup. Quran ni cukup. Merangkungi habis. Ilmu nafsi pun duk dalam ni. Cara nak tengok orang pun duk dalam ni. Keceridik pandai pun duk dalam ni. Cara nak suluhnya hakikat dunia pun duk dalam ni. Semua duk dalam Quran kita belakang. Cuma kita pandai nak ambil kedak situlah pula. Supaya kita, orang-orang tua dulu kan, dia kata dalam hutan ni ada makan ni, masuk pergi cari. Kalau pandai boleh. Ada dalam tu dengan ubi, ada dalam tu dengan Malaysia tanah. Rebung, panggil rebung tak? Daripada buluh. Rebung. Daripada pucuk-pucuk kayu, daripada tu, daripada ni. Ada segala-gala. Tapi kalau tak pandai, saja. Tak boleh nak buat gapo, nak ambil pun tak pandai nak lekat. Sebab tu ulama kita ni, terutama tempat kita yang kita duduk ni, yang misal tu seolah kata, benda yang boleh kita tengok dengan wakil, benda yang kita boleh tengok sungguh dengan mata kepala kita. Lalu kata olehmu ya Rasulullah kepada orang-orang yang tak beriman tu, mu tahu kata Quran ni daripada Allah, apa mu kufur dengan dia? Apa mengkufur dengan dia? Seolah kata nak tanya kepada orang yang berakal. Hei orang yang berakal, apa mu tahu dah kebenaran, apa mu tahu dah benda hak betul, hak kena, tapi mu paling daripadanya. Sebab gapo? Sini dia tak ada jawab pek. Ya senyap. Ya senyap sini. Senyap kerana gapo? Katanya ulama tafsir, senyap kerana mula-mula sekali takabur. Apa? Kalau turut Muhammad nampak Allah buat kita. Muhammad tak ada kali pangkat. Muhammad tak ada kali puak. Muhammad tak ada kali negara. Dia buat salah. Maka hak pesen takabur, pesen ning, Allah Ta'ala akan seksa dia sehabis-habis seksa. Nyanyi ni pesen ni. Zalim kepada diri.
Tahu benar-benar tapi nak ikut benar-benar tak boleh. Apa? Kerana benar tadi. Kerana takabur. Yang kedua, gapo? Kerana rasa malu. Malu nak terima benar-benar. Apa? Adalah sebab tu sebab ni. Malu tak kena tepat. Malu pesen ni, takabur pesen ni. Sebab tu kurih kena masuk dengan kau kekal tu. Kekal-kekal ni makna gapo? Makna selama-lamanya. Pak akhirat ada habis tak? Tak ada dah. Dunia lama dah rasa duduk 90 tahun. Oh lama. Kita pernah jumpa dengan orang-orang tua ke. Dia kata, oh awal. Ataupun ustaz. Dia panggil ustaz orang-orang baru ni. Orang ngaji-ngaji baru ni, orang-orang dulu hak pandai-pandai bijak-bijak tu panggil ustaz untuk nak mengikramkan. Sedangkan dia ilmu banyak pada kita. Dia kata tak ayuh ni, kawan-kawan tak ayuh ni mati habis dah dia kata. Berasa lama sangat dah kita duduk tahu muka bumi ni. Bila kita nak boleh pergi jumpa dengan kawan-kawan hak mati gidah. Dia berasa nak pergi kot nun. Dah lah tak saya berasa nak duduk dah sini. Berasa lama. Tu ada sakat teh. Akan tetapi hak ni khalidina fiha abada. Tu dia kata. Kekal dalam tu selama-lama. Tak ada. 1000 tahun. Tak. 2000 tahun. Tak. Sejuta tahun. Tak. Selama-lama. Kira. Sebab itulah kita nak terima benda hak benar tak leh. Kita kena seksa dengan kita terima benar-benar, kita malu muka sebentar. Nah, kita peranakkan sifat takabur di dalam hati kita kerana kita nak terima benar-benar. Kekal dalam syurga, dapat mulia dalam dunia dan di sisi malaikat, di sisi Allah, di sisi manusia. Gapo lagi kita nak? Sebab tu Tuhan suruh guna akal sini ni. Apa dok kufur dengan apa Allah Subhanahu wa taala royak, apa dok kufur? Sebab gapo? Itu makna kata ayat Quran kita ni lagu tulah. Tu. Lalu Tuhan kata, "Man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id." Siapa yang sesat? Siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang tetap berada di dalam perbalahan dan pertentangan. Syiqaq ni makna kata berbantah. Suka berbantah perkara yang tak benar. Bahasa Sia panggil teh. Bahasa Melayu panggil kata berbantah dengan tidak benar. Berdalih begitu, berdalih begini, kecek gitu, kecek gini. Supaya nak lari daripada menerimakan benda-benar. Sebab apa? Sebab tak suka kepada orang yang royak benar-benar. Bukan dia tak suka sangat kepada benda-benar. Tak pandai nak syukur, tak pandai nak tunduk kepada orang yang royak benar-benar. Membawa kata dia tinggal benar-benar dengan automatik. Akhir sekali, dia kena duduk di dalam seksa yang kekal abadi. Ni musyrikun. Maka Tuhan ada royak apa kita sini supaya nak baikkan pendirian kita sebagai orang Muslim. Kata gapo? Kata fursah ataupun peluang yang Allah Ta'ala buka mari kepada kita bukannya banyak. Terkadang kita silap pilih, silap behek, silap ambil pendirian. Selama-lama kita hidup di atas muka bumi ini, kita akan menyesal selama-lama. Tak apa lagi menyesal dalam dunia kita orang beriman, hingga lagi hak ni menyesal dia sampai ke bila-bila. Sampakah dia minta kepada Tuhan. Katakanlah dia kata, orang hendak jaga api neraka tu. Tolonglah mung tu berdoa kepada Allah. Yukhaffif 'anna yawman minal 'azab. Minta mung tadi minta pada Allah Ta'ala mung suruh merengekkan tak sahlah azab aku sehari pun tak apalah. Ya no. Tetapi Tuhan tak beri. Qala innakum makithun.
Puak mu tetap duk lagu tu. Duduk nak seksa lagu tu. Tak ada dah hari nak berhenti-berhenti daripada seksa. Sebab apa? Sebab pendirian tak kena. Mari mana ni pendirian tak kena? Kerana pahal tak kena. Apa pahal tak kena? Kerana ilmu tak betul. Ya sakut habis. Sebab apa dapat ilmu tak betul? Kerana kita tak guna akal nak dengar pia. Nya dengar Walid ibn al-Mughirah. Nya dengar Utbah. Nya dengarnya Abu Jahal, Abu Lahab. Nya tak dengar Muhammad, tak dengarnya Abu Bakar, nya Umar, Uthman dan Sayyidina Ali dan sebagainya. Akhir jatuh sini. Itu makna kata man adallu mimman huwa fi shiqaqim ba'id. Jauh daripada kebenaran. Siapa lagi nak lebih teruk daripada ni? Tak ada dah. Nah, siapa lagi yang nak lebih teruk daripada ni? Dengan sebab itu, itulah sedikit daripada pengajian kita pada malam ini terhadap ayat Al-Quran, 2 ayat. Yang pertama, Tuhan rayak tabiat manusia dengan cara umum. Yang kedua, Tuhan rayak sifat pendirian, cara faham, cara mikir orang yang tidak beriman di kalangan musyrikun. Di kalangan orang tak beriman. Supaya orang beriman, tengok contoh tauladah. Jangan kita faham, jangan kita berdiri, jangan kita pilih pendirian seperti mereka-mereka itu. Kenapa? Kerana Tuhan tahu kata umat manusia kita walaupun duduk dalam negara Islam, tetapi kita duduk gelomok sekarang dengan orang yang bukan Islam. Kembali klik pada awal-awal muqaddimah muhadarah kita tadi, kata cara mikir mereka terkadang masuk dalam otak kita dengan tak terkabah. Daripada jalan yang mana? Jalan yang telefon hak sekarang hak besar sekali. Jalan yang internet, jalan yang tu, jalan ni banyak sekali lah yang membawa kepada kita itu jadi faham salah terhadap hidup dunia, terhadap hidup manusia, terhadap agama Islam. Itu hak utama. Dengan sebab itu, orang-orang kafir, dia mengingkarkan kebenaran. Kata bagaimanakah Allah subhanahu wa ta'ala nak mewahyukan kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad ada di atas muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana nak wahyukan dan sebagai gitu dan sebagai gini dakwah itu dakwah ini. Maka insya-Allah biiznillahi jalla jalaluh kita akan tengok pada besok hari, iaitu pada malam esok, tentang ayat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Tuhan nak rayak kepada kita kata Quran hak Tuhan waktu turun ni benar. Tak ada menyalahi ilmu sains, tak ada menyalahi ilmu kedoktoran, tak ada menyalahi ilmu tabiat dan tak menyalahi hidupan manusia, pikiran manusia. Bagaimana? InsyaAllah kita mari tadabbur pada malam besok biiznillah ta'ala bersama-sama. Itulah sedikit daripada pengajaran pengingatan daripada Al-Quranul Karim pada malam ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh supaya Allah Ta'ala itu bukakan mata hati kita dan bukakan pandangan kita supaya kita boleh menerimakan isi kandungan Al-Quran yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita. Sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada bala petaka, keluarga kita dan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara seluruhnya. Marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu kita membantukan pengajian kita dengan doa utama sekali. Doa wi selamat, doa wi bahagia, doa wi berjaya, doa wi boleh sebah akan ajaran sunnah ini kepada umat masyarakat berpanjang-panjangnya. Dan kita bantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan harta benda supaya kita dapat selamat bersama-sama di dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.